Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar? Baik, Alhamdulillah hari ini bertemu kembali kita untuk meneruskan pembelajaran bagi subjek ibadah. Baik, hari ini kita akan masuk topik yang seterusnya, iaitu sunat ketika azan. Apa dia perkara sunat ketika azan? Baik, sebelum kita meneruskan pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik pelajar-pelajar, hari ini boleh tengok di dalam buku teks muka surat 10. Untuk lebih jelas awak buka buku teks muka surat 10, iaitu perkara-perkara sunat ketika azan. Okey, ada 6 semuanya perkara sunat ketika azan. Baik, tengok yang pertama. Perkara sunat yang pertama ialah menghadap kiblat. Kita disunatkan untuk menghadap ke arah kiblat ketika melaungkan azan. Kalau nak berpaling ke arah lain, boleh ke tak boleh? Boleh. Tetapi kita disunatkan untuk berpaling ke arah, menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, suci daripada hadas. Suci daripada hadas. Maksudnya, kita tidak berhadas besar dan tidak berhadas kecil. Kita berwuduk, ada wuduk. Okey. Yang ketiga, memalingkan muka ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas salah. Pipi muka kita tu pusing ke kanan. Dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Ke kiri. Ingat, kalau menyebut hayya 'alas salah, muka kita pusing ke kanan, dan hayya 'alal falah, muka kita pusing ke kiri. Manakala dada tetap menghadap kiblat, dada tak payah pusing. Dada terus ke arah kiblat, cuma kepala je, muka kita je ke kanan ataupun ke kiri. Okey, baik. Yang keempat, tarji', iaitu menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali secara senyap sebelum dinyaringkan. Macam mana? Sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sebut perlahan sebelum kita sebut kuat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sebut secara senyap. Yang kelima, taswib. Taswib ketika azan subuh, iaitu melaungkan as-salatu khairum minan naum. Lafaz itu ada hanya di dalam azan subuh. As-salatu khairum minan naum bermaksud solat itu lebih baik daripada tidur. Itu maksud dia. Okey, itu namanya taswib ketika azan subuh, iaitu melaungkan as-salatu khairum minan naum. Baik, yang keenam, diam ketika orang yang mendengar azan dan menjawabnya. Contoh, kalau orang lain azan, kita dengar, kita kena diam dan jawab azan. Kalau azan sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila azan sebut hayya 'alas salah, kita sebut apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tu lafaz apa? Jawab azan. Yang tu kita akan belajar nanti. Dan yang ketujuh, berdoa selepas azan. Berdoa selepas azan macam awak tengok dalam TV lah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'asuhul maqamal mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa selepas azan. Baik.
Kita tengok yang seterusnya, makruh ketika azan. Apa dia perkara-perkara makruh ketika azan? Baik, ada 5 perkara makruh ketika azan. Yang pertama, azan ketika berhadas besar atau kecil. Ni perkara makruh yang pertama, azan, kita lakukan azan. Tetapi kita dalam berkeadaan berhadas besar ataupun berhadas kecil. Maka kita kena, maka ia dikira makruh. Makruh ni ialah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua, bercakap-cakap tanpa keperluan. Tengah-tengah azan dia pun bercakap. Tanpa keperluan. Okey, tak boleh bercakap. Yang ketiga, azan sambil duduk atau baring. Azan sambil duduk atau baring. Kita tidak digalakkan untuk azan sambil duduk atau baring. Kita kena berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, azan oleh orang fasik. Orang fasik ni orang yang tak sembahyang, orang suka bercakap bohong, tu orang fasik. Tapi dia pergi lakukan azan, dia Islam, tapi dia bercakap bohong, dia tidak amanah. Itu orang fasik namanya. Okey, maka makruh bagi orang fasik melakukan azan. Yang kelima, memanjangkan suara sehingga berubah makna lafaz azan. Dia pergi memanjangkan suara. Contohnya, hayya 'alas salah. Tak boleh macam tu. Dia dah merubah makna. Tak boleh. Okey. Baik, faham setakat ni makruh ketika azan ada 5. Baik. Tengok info di bawah. Okey, bawah tu ada info. Okey, selain dalam solat, azan turut dilakukan dalam situasi berikut. Ni awak kena ingat ni. Bila mana kita guna azan ni? Yang pertama, azan dilafazkan di telinga bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir yang pertama. Okey. Dulu masa awak baru lahir, ayah awak ataupun doktor akan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri awak. Yang kedua, dilaungkan ketika ribut atau berlaku kebakaran. Bila berlaku ribut kuat, angin kencang dan sebagainya, kita boleh azan. Okey, ataupun berlaku kebakaran. Okey, berlaku kebakaran azan. Bila belakang ada api, bila terbakar ada api. Takut ada syaitan dalam tu, kan syaitan dicipta daripada api. Okey, kita boleh azan bila berlaku kebakaran. Yang ketiga, merawat mangsa yang dirasuk syaitan atau histeria. Ni kena rasuk dekat iblis syaitan, kita pergi azan, boleh azan. Menghadapi peperangan. Okey, menghadapi peperangan. Orang nak pergi berperang, dia akan azan. Ketika tersesat dalam perjalanan, kita bermusafir ke, kita pergi masuk hutan ke, pergi mana-mana, kita tersesat, kita berhenti sekejap, kita azan. Okey. Kemudian mengiringi orang yang bermusafir. Mengiringi orang yang bermusafir. Orang yang nak bermusafir, orang nak pergi haji ke, nak pergi mana ke, kita boleh melaungkan azan. Okey. Baik pelajar-pelajar, diharapnya semua jelas dan faham pembelajaran kita hari ini, iaitu sunat ketika azan ada 7. Dan yang kedua, perkara makruh ketika azan ada 5. Serta info-info bawah tu kegunaan azan. Baik. Wallahu alam, sekadar itu sahaja untuk hari ini. Insya-Allah latihan Ustaz akan berikan nanti. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.